الإسلام يا ربي انصر دين الإسلام على الأعادي جملة بكمال يا إخواني المسلمين هيا للقتال اذكروا الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Kau rahmati, ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Allahumma ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami menjalankan tugas, bertanggungjawab dengan baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami menjalankan tugas dengan baik, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang dikasihi lagi yang berusaha pengarah operasi Op Hijrah 2010, Cik Muhammad Jan bin Sulong, juga merupakan ahli majlis dan pengarah Sekretariat Parlimen Hulu Langat, yang diraikan penasihat dan juga merupakan rasmi operasi kita pada malam ini, Yang Berhormat Dr. Cik Rosli Cik Mat selaku ahli Parlimen Hulu Langat. Yang dikasihi Tuan Haji Razali Hassan selaku ahli majlis MPKJ, Tuan Qadhi, Tuan Pegawai Agama Daerah Hulu Langat, Ustaz Haji Muhammad Amin, kepada Tuan Nazir Masjid, kepada yang dikasihi Ketua Operasi yang akan menyusun gerak kerja dengan begitu baik pada malam ini, insya-Allah, iaitu Encik Ustaz Nur Hisham daripada JAIS, Ketua Pengurusan JAIS Daerah Hulu Langat, kepada Encik Rajani dan ketua-ketua pegawai penguasa dan pegawai serta anggota daripada MPKJ, kepada Encik Mahathir dan skuad penguasa daripada pejabat daerah Hulu Langat, kepada Ayahanda Paduka Roslan Dahman, pengerusi Pekedah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang merupakan penasihat kepada keselamatan kita, untuk backup keselamatan juga kita pada malam ini, Ustaz Musa, pegawai penyelaras masjid daerah Hulu Langat, kepada saudara pimpinan daripada unit amal, daripada pelbagai unit yang datang pada malam ini. Pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih yang tidak terhingga, dan saya rasa pada malam ini insya-Allah merupakan satu sejarah berlaku di Kajang ini, khususnya kerana satu gabungan pasukan yang besar, ya. Saya tengok dia logo di belakang tu ada 9 badan yang bergabung, yang diketuai oleh ahli parlimen kita, ya, selaku pemimpin turun padang. Ahli parlimen kita sendiri menjadi penasihat Sekretariat Operasi ini, ya, mengetuai, menganjurkan program ini, juga dibantu oleh JAIS daripada pejabat daerah, ya, daripada MPKJ, AADK, polis, Perkit, unit aman dan juga Pekedah Wilayah Persekutuan. 9 badan bergabung. Masya Allah tuan-tuan, satu gabungan yang cukup mantap, dan mudah-mudahan
apa yang kita rancangkan pada malam ini untuk menghijrahkan generasi anak-anak muda kita yang tersasar di luar sana. InsyaAllah diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, dan insyaAllah kita akan bawa selepas habis selesai peresmian ini nanti, kita bawa ke Dewan MPKJ. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dapat mengikuti program ini pada saat awalnya sampailah pada hari besok selepas habis sesi motivasi dan kaunseling. Kerana itu satu usaha yang cukup menarik yang akan kita gabungkan bersama berbagai kepakaran dalam 9 badan-badan yang bergabung ni, insya-Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan, saya mempersilakan dengan segala hormatnya pengarah operasi Encik Muhammad Jan bin Sulong selaku pengarah operasi Hijrah 2010 ini untuk menyampaikan ucapan aluan beliau. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan dapat kita berhimpun beramai-ramai pada malam ini bagi melaksanakan satu tugas yang cukup mencabar, yang jarang-jarang orang minat untuk melaksanakan tugas-tugas umpama ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi hidayah, petunjuk oleh Allah SWT untuk sama-sama bertanggungjawab untuk melaksanakan satu tugas amal ma'ruf nahi mungkar, bagi mengajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang tersasar, yang tergelincir untuk kembali ke pengajaran, insya-Allah. Sesara tuan-tuan yang dirahmati sekalian, menjadi satu kelaziman apabila menyambut saja tahun baru Masihi, ada saja aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Ini adalah sampah masyarakat. Di kalangan ahli majlis selalu sebut sampah longkang rumput. Itu kontraktor alam flora. Malah ni tuan-tuan sebagai kontraktor Allah SWT untuk mengutip sama sampah yang ada di tasik-tasik berdana, tasik cempaka, di mana juga tempat yang agak menjadi minat kutu-kutu ini, untuk sama-sama kita himpunkan, ditarbiahkan supaya mereka kembali sedar bahawa mereka sebenarnya tersasar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kerja yang cukup hebat, yang disuruh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi melahirkan satu insan umat yang berkualiti, yang cemerlang, yang hebat. Ianya mestilah ada satu kumpulan yang mengajak kepada yang baik, yang mencegah kepada kemungkaran. Pada malam ini saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh teman-teman yang hadir, yang sanggup melapangkan masa. InsyaAllah tuan-tuan dia sampai pagi besok hingga selesai. Dan saya difahamkan sebelum kita nak buat operasi, 3 ekor kambing dah bertumbang untuk menyegarkan badan tuan-tuan. Semangat untuk berjuang menanduk mereka yang malam ini, tuan-tuan. Kambing dah sampai, Ustaz? Sampai sini, ya? Dah sampai dah. Jadi apabila kambing dah sampai, aura kari dah sampai, maka YP pun fahamlah berapa lama dia nak berucap. Ya. Jadi sekali itu sajalah ucapan mukadimah, salam-salam hormat, haluan, kasih sayang, hubungan mesra kami di kalangan daripada Parlimen Ulangan dan juga seluruh agensi yang terbabit malam ini untuk tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sekadar itulah saja ucapan saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat bersama di dalam program yang sangat baik ini. Terima kasih diucapkan kepada pengarah program iaitu Ustaz Majan yang telah mengaturkan program ini bersama-sama dengan Tuan Isyam, dan begitu juga dengan wakil kita daripada Jabatan Agama Islam Selangor, Ibu Pejabat, iaitu Ustaz Nasrul Hadi, pengarah bahagian penguasaan di Selangor, dan kepada semua yang hadir pada malam ini. Cuma ingatan saya, tugas ini amat murni baik, iaitu mencegah kemaksiatan. Yang paling utama sekali ialah kemungkaran itu dicegah. Yang pertamanya bagi kita lah, dalam hati mereka yang nak mencegah itu, perkara pertama ialah cegahlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada niat lain. Niat-niat, minta maaf saya sebutkan, kadang-kadang dalam tugas-tugas kita ada sampingan-sampingan niat yang lain yang tidak baik.
Untuk ingatan sebagaimana disebutkan Ustaz Mas Rizie tadi, iaitu kemungkinan ada di kalangan kita yang mungkin terniat lain untuk tengok sesuatu yang mungkin terbaik malam ini. Selalu dengar cerita dalam kereta je yang diberitahu oleh Ustaz Mas Rizie dalam surat khabar je. Malam ni untung-untung dapat tengok yang baik punya. Handphone dah siap dah nak rakam gambar. Niat tu biasa bagi orang yang bernama manusia. Tuan-tuan ya, semua ada niat macam tu. Jadi kalau ada niat macam tu memang tak nampak. Tak dapat. Niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap begitulah, tuan-tuan ya. Sebab ramai kita ni nak kadang-kadang ada juga yang nak buat cerita. Niat dalam perasaan dia, besok pagi bila dah ikut program begini, ada cerita-cerita yang bagus dan kemudian boleh cerita pada kawan-kawan yang lain. Best. Macam mana program tadi? Rugi tak ikut. Itu semua tak elok, tuan-tuan ya. Jadi perkara begini harap dielakkan daripada dalam diri kita. Yang penting kita dapat memperbaiki sebagaimana tajuk dia, iaitu Ops Hijrah. Kita boleh memperbaiki masyarakat kita. Ini jalan yang kita kata untuk membentras. Tapi ada lebih utama daripada ini yang kita hendak kena bersama-sama juga. Hari ini kita dapat tahu penyakit dia, tapi kita lebih kena berusaha untuk membendung kenapa penyakit itu boleh berlaku. Dan kita kena berusaha ke arah itu untuk memberikan ilmu pengetahuan dan kesedaran kepada mereka, bukan mereka sahaja, pada seluruh manusia Islam ataupun tidak Islam di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan cita-cita kita, cita-cita pemimpin-pemimpin kita yang ada di hadapan ini untuk membentras segala kegiatan maksiat dan melaksanakan amar ma'ruf dan kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita dokongkan, dapat kita laksanakan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Nur Hisham Muhammad Idris selaku Ketua Pengurusan Daerah, Ketua Pengurusan Agama Daerah Hulu Langat, yang mana ditugaskan ataupun dibertanggungjawabkan untuk menyusun, atur dan meletakkan gerak kerja pada opsi cerah kita pada malam ni, yang mana saya akan terus kepada sesi penerangan bahawa kita punya operasi pada malam ini kita tumpu di Hulu Langat, ada zon Ampang dan juga zon Kajang. Zon Kajang, zon Ampang mereka dah melaksanakan dan juga telah bergerak lepas maghrib tadi. Kita tak perlu usik di sana. Kita letakkan di zon Kajang. Kita ada 5 lokasi. Yang mana lokasi tersebut kita akan berkumpul. Lokasi pertama di Masjid Kampung Lubuk Kerubi. Kemudian masjid kedua kita akan berkumpul di Masjid Al-Mutakin Dusun Tua. Bagi lokasi ketiga kita akan berkumpul di Masjid Al-Amin PGA Ceras. Bagi lokasi yang keempat kita akan berkumpul di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Dan bagi lokasi yang kelima kita akan berkumpul di Masjid Tameng Jaya Belakok. Saya tidak akan menyebutkan lokasi-lokasi tersebut kerana ini adalah perkara biasa dalam struktur organisasi bagi soal penguasaan. Minta maaf. Jadi untuk program ataupun operasi kita pada malam ni, saya telah menetapkan bahawa bermula daripada jam 10.30 malam selepas daripada perasmian, ataupun jika sempat awalkan sedikit kerana kita menghadapi masalah kesesakan, bermula daripada jam 10.30 paling lewat sehingga pukul jam 2 pagi paling lewat, kita akan bergerak ke lokasi yang ditetapkan untuk enforce pada kesalahan di bawah Seksyen 31 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sangor, iaitu berkelakuan tidak sopan di hadapan ramai. Saya dah briefing kepada pihak penguasa saya dan juga ada beberapa di kalangan penguasa MPKJ dan mereka telah sedia faham. Cuma nanti kita akan masukkan dan selitkan di antara unit amal, mungkin daripada pihak Perkit, mungkin daripada pihak Berkidal, daripada pihak Jawatan Pusat Kampung. Itu nanti kita akan susun kerja-kerja. Jadi apa yang perlu di sini, pada bermula daripada jam pukul 10.30 hingga jam 2 pagi paling lewat kita akan enforce Seksyen 31, di mana untuk program tersebut kita akan berada di lokasi-lokasi yang telah saya tetapkan lagi, di mana masjid-masjid tersebut kita jadikan sasaran tempat kita berkumpul. Jadi untuk tersebut kita ada ketua masing-masing. Apa yang saya nak tekankan di sini, jika seandainya kita membuat konsep cegah, bagi Seksyen 31, saya minta jika seandainya ada masalah berhubung dengan pihak penguasa Jabatan Agama Islam Selangor, saya nak orang yang enforce pada memula adalah daripada pihak penguasa agama, dibantu daripada sudut dokumentasi ataupun daripada sudut pengenalan diri orang suspek daripada pihak ABKJ, kemudian daripada
soal tindakan selepas tangkapan kita boleh serah kepada pihak tuan sama daripada jadi amal ataupun daripada pihak perkit. Okey. Jadi bermakna di sini yang sedia maklum, kita akan enforce, kemudian kita akan ambil dia, kemudian kita akan bawa dia ke dewan MPKJ yang telah disediakan, kemudian daripada sudut konsep dakwah adalah pihak perkit dan juga pihak amal yang akan ambil tindakan di situ nanti. Jadi untuk konsep kaunseling yang telah diberikan, maka tindakan yang boleh kita ambil adalah Seksyen 31 saja. Jika seandainya sesuatu dapat daripada seksyen lebih besar, contohnya ada kes haluan, kita akan tetap bawa Seksyen 31. Itu adalah keputusan, kerana kita tak boleh bawa kes report polis dalam konteks kes kaunseling. Kamu pun kena faham di situ ya. Jadi dalam konteks ni, apa yang perlu kita buat, apa yang telah kita rancang, kita akan melaksanakan pada seksyen tindakan Seksyen 31, iaitu berlakuan tidak sopan yang ramai. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya akan bercakap agak laju sebab kita dah terlewat masa sebenarnya tuan-tuan. Sebab saya takut keadaan jam. Kita tak boleh keluar, kita tak boleh sampai ke tempat. Contoh di Hulu Langat, kita nak pergi ke Congkak tu, nanti jam di Jalan Langat tu. Jadi kita tak dapat apa-apa hasil di situ nanti. Jadi pegawai masjid kita minta maaf kepada yang berhormat ya. Pegawai masjid kita memang sepatutnya berada di sini, tapi saya dah arahkan supaya mereka standby di lokasi. Kerana apa? Kerana kita nak melihat supaya tindakan ini lebih agresif dan lebih mendapat tindak balas yang positif dan juga mendapat hasil yang berkesan. Saya tak nak kita tersangkut dalam sesakan, kita tak dapat buat apa-apa. Jadi maknanya jika seandainya pada malam ni kita yang terlewat, maka pegawai masjid boleh enforce terlebih dahulu walaupun cuma sekadar nasihat. Jadi saya mohon maaf kerana mereka tak dapat kemari. Okey, itu memang arah daripada pihak saya lah. Saya mohon maaf kerana itu adalah tindakan daripada saya sendiri. Jadi untuk selanjutnya, selepas daripada jam 2 pagi, kami akan kembali daripada puak kuasa dan juga daripada MPKJ akan kembali berkumpul semula di masjid ataupun di tempat yang ditetapkan, sama ada di MPKJ ataupun di Dewan. Mungkin di Dewan, kemudian kita akan cuba untuk membuat satu operasi kepada pub-pub ataupun rumah urut. InsyaAllah itu akan melibatkan pihak puak kuasa JAIS dan juga MPKJ sahaja. Daripada pihak tuan-tuan mungkin boleh enforce, mungkin boleh melakukan tindakan kaunseling terhadap pesalah-pesalah yang telah kita tangkap melalui Seksyen 31 tadi. Okey, jadi untuk kes di pub mungkin kita akan ambil tindakan di bawah Seksyen arak ataupun haluan jika seandainya perkara tersebut kita masih dapat buat tindakan di situ. Kemudian selepas habis daripada pub-pub kita dah masuk ataupun pusat-pusat rumah urut yang telah ditetapkan tadi dah habis, kita akan bermula untuk proses ataupun tindakan kepada hotel-hotel bajet di bawah Seksyen 29 haluan bermula daripada jam 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi itu adalah kita punya operasi pada malam ini. Jadi seandainya ada pihak-pihak tuan yang terlibat, maka ada pihak-pihak tuan-tuan yang berminat ataupun bantu, kita bantu daripada sudut yang boleh kita bantu saja. Cuba elakkan daripada saya tidak boleh membuat kerja. Minta maaf saya cakap. Ya, jika seandainya pihak tuan terlibat daripada sudut Seksyen 31, maka tuan-tuan hanya layak untuk buat Seksyen 31. Jika seandainya kami memerlukan bantuan, saya akan berhubung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya bantuan itu dapat diperolehi. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucap ribuan terima kasih kepada semua penguatkuasa JAIS, penguatkuasa MPKJ, sukarelawan daripada unit amal, daripada Perked, Perkeda, ADK dan semua sekali yang ada pada malam ini yang sanggup membantu dengan tujuan bukan kita ingin memusuhi mereka, iaitu anak-anak muda, remaja yang, dan bagi juga mungkin ada yang bukan muda tetapi yang sederhana, yang malam ini juga akan mempengaruhi anak-anak muda berada di lapangan. Dan kita dalam operasi kita malam ini, mana kita dengan niat untuk amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf mungkin mudah kita buat, tetapi mencegah kemungkaran mungkin agak sukar. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sanggup bersama-sama pada malam ini dengan kita satu sepakatan, satu kumpulan 9 pasukan yang akan bersama-sama menggerakkan satu usaha, satu amal ma'ruf nahi munkar. Jadi alhamdulillah kita berharap kita dapat bekerja niat dengan ikhlas untuk membantu mengembalikan
anak-anak muda yang tersasar ini, yang telah pun mengambil kesempatan. Sepatutnya malam ini kita bersyukur, kita mula tadi dengan solat hajat, tetapi mereka mengambil kesempatan untuk melakukan maksiat. Jadi niat kita ini memang untuk kerana kita sayang mereka, untuk kita nak perbetulkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang lurus, jalan yang betul. Sebab itulah dalam mesyuarat kita juga bersetuju apabila kita bertemu dengan anak-anak muda yang berpasangan yang berbeza agama, kita juga akan bawa untuk kaunseling. Kita juga akan bawa kaunseling supaya memberi pengajaran kepada mereka. Sekurang-kurangnya kita kata lain kali jangan kacau anak-anak orang Islam kita. Katalah macam tu. Jadi kita juga bersyukur kerana kita akan bergerak di bawah Seksyen 31 dan kita berharap pihak penguatkuasa akan terus menjalankan amalan atau menjalankan di bawah Seksyen 19 nanti. Jadi kita yang lain mungkin selepas itu kita akan bantu dari segi kaunseling. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya program kita ini kita maklum kepada pertama sekali kita berjumpa dengan pengarah penguatkuasa iaitu Ustaz Muhammad Rais di JAIS dan kita mendapat persetujuan daripada pihak JAIS pusat. Dan yang kedua, saya juga bertemu dengan OCPD Kajang untuk memaklumkan bahawa kita minta kerjasama daripada pihak polis Ulu Langat dan OCPD Muhammad Sekarudin. Dia bersetuju apa yang kita nak rancang dan kita mengikut peraturan-peraturan yang betul. Dan oleh kerana mereka mula operasi daripada pukul 6 tadi di beberapa tempat, jadi mereka ada bersama-sama kita. Jadi itulah harapan saya. Kita berharap kita akan dapat bekerja dengan niat untuk membantu mencegah kemungkaran, dan dalam masa yang sama kita berharap kita dapat membawa kembali anak-anak kita, anak remaja kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama meresmikan program kita ini, program Op Hijrah atau Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. هيا للقتال اذكروا الرحمن اذكروا الرحيم على الأعادي جملة بكمال. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح، هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح، هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح، هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح. عيش عزيزا أمت شهيدا، عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو، عيش عزيزا أمت شهيدا، عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو، ولا تبالي للعدو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد. عيش عزيزا أمت شهيدا، عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو، عيش عزيزا أمت شهيدا، عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو، ولا تبالي للعدو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد. هيا هيا يا رجال
تبالي للعدو عيش عزيزا أمت شهيدا عيش عزيزا أمت شهيدا ولا تبالي للعدو ولا تبالي للعدو الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Tujuan program kita ni, kita berharap untuk membantu anak-anak muda kita yang mengambil jalan yang sepatutnya dalam sambutan awal tahun ni dipenuhi dengan program-program mendekati Allah, program-program kesyukuran dan sebagainya. Tapi mereka mengambil jalan untuk hiburan, jadi dan juga melakukan maksiat. Sebab itulah kita kena bawa balik mereka kepada jalan yang lurus supaya dengan peruntukan Seksyen 31 yang membenarkan kita membuat tangkapan mereka-mereka yang berada di taman dan sebagainya yang melakukan maksiat yang ringan lah. Jadi kita bawa untuk kaunseling mereka supaya mereka sedar bahawa sepatutnya mereka tidak boleh melakukan perkara-perkara yang terkutuk itu. Jadi usaha yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan ini patutnya kita bagi penghormatan yang tinggi lah. Sebab bukan senang. Ada sukarelawan-sukarelawan pengok puasa yang mau mengambil masa lebih, maknanya overtime lah, untuk membantu kerja-kerja ini dengan hanya satu tujuan, kerana kita sayang kepada masyarakat kita, kepada anak-anak muda kita, supaya mereka ini balik kepada jalan yang benar lah, jalan yang lurus. Jadi sebab itulah usaha-usaha yang kita buat malam ini sebenarnya bukan kerana kita benci pada mereka, tapi kita sayang pada mereka. Kita mengharapkan mereka boleh menjadi insan yang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita nak jelas kepada mereka juga. Mereka sebenarnya kemahuan mereka, kemahuan nafsu mereka, sepatutnya Islam telah pun nyusun supaya ada perkahwinan dan sebagainya, tapi mereka mungkin tidak sedar perkara itu. Jadi sebab itulah kita bawa, kita harap kita dapat mengambil tindakan malam ini dan membawa mereka untuk memberi kaunseling kepada mereka. Dan itulah sekian, terima kasih. Mungkin sebahagian daripada remaja kita mungkin ada yang tersilap langkah ataupun yang terlanjur dan sebagainya. Sebab itu kita buat program seperti ini supaya mereka dapat sedar bahawa perkara yang dilakukan itu bertentangan dengan kehendak masyarakat dan kehendak Islam sendiri. Sebab itu dalam seksyen kita, seksyen 31, iaitu kelakuan tidak sopan di halayak ramai, yang kita akan kuasakan ataupun kita ambil tindakannya lah. Dan kita nak menyedarkan kepada masyarakat betapa pentingnya tentang pembangunan diri itu sendiri, iaitu kefahaman kepada Islam tersebut yang dapat membawa
manusia ke arah yang sejahtera, tanpa mereka dapat membuat sesuatu yang bercanggah dengan apa yang Islam tidak suka, seperti berduaan, membuat sesuatu yang boleh sampai ke peringkat berkhalwat dan sebagainya, dan akhirnya melakukan perkara yang tidak digini, perzinaan dan sebagainya. Akhirnya berlakulah gejala yang kita dengar sekarang ini, iaitu kes-kes pembuangan bayi dan sebagainya. Jadi tujuan kita buat ini ialah untuk sedikit menyedarkan kepada remaja kita ataupun mereka-mereka yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat, agar dapat membuat sesuatu aktiviti yang amat berguna untuk remaja kita masa akan datang.
Kamu kata kamu sayang pada ibu kamu, tapi kamu tipu. Kamu terbuka-buka pada ibu, seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Mak percaya kamu belajar ke sekolah. Mak bagi duit pada kamu pergi sekolah. Tapi kamu cari pasangan kamu bahagia juga. Kamu busuk juga bapak kamu. Ini kan cara kamu belajar ilmu dan ayah kamu. Kalau ibu dengar dan tahu kamu berada di sini, menangis sama selalu kamu tak tahu tak? Ibu yang memberi duit untuk aku ke sekolah sehingga aku boleh belajar pelajaran yang mesti. Ibu itu yang berkorban siang dan malam. Ayah berkorban siang malam mencari sesuatu untuk mencari keluarga. Keluarga aku miskin ya Allah. Keluarga aku susah ya Allah. Ya Allah, keluarga aku bukan keluarga yang senang. Keluarga aku keluarga yang susah. Keluarga yang dicemooh oleh masyarakat kerana kemiskinan dan kesusahan ya Allah. Ayah berbuat siang malam mencari sesuatu rezeki untuk keluarga Allah. Kepada siapa lagi aku nak mengadu ya Allah? Aku nak menjadi orang yang kianat kepada ibu dan ayah aku sendiri. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan dosa aku kepada ibu dan ayah. Ya Allah, kasihanilah ibu dan ayah. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku kepada adik-beradik aku ya Allah. Aku mempunyai Allah. Hijrahkan diri kami ya Allah daripada penyakit mazmumah. Hadirkan akan sifat mahmudah. Hijrahkan diri kami ya Allah daripada sifat-sifat yang keji. Hadirkanlah di hati kami akan sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Berilah keberkatan, kejayaan dan keselamatan kepada kehidupan kami, kehidupan keluarga kami di dunia dan lebih-lebih lagi di negeri akhirat nanti.
Ya Allah, permudahkan akan urusan dunia kami. Permudahkan kami untuk kami menjejak kaki ke syurga-Mu, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, daripada kaki kami terjatuh ke jurang neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada kami, janganlah ujian yang Kau berikan kepada kami itu tidak mampu untuk kami pikul, ya Allah. Janganlah Kau uji kami, ya Allah, sehingga iman kami tidak mampu menahannya, ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau ujilah kami untuk kadar kemampuan iman yang ada pada kami, ya Allah. Kau ujilah kami dalam kehidupan kami ini dengan kemampuan iman yang ada pada diri kami, ya Allah. Jangan Kau uji kami dengan keadaan iman kami lemah, ya Allah. Jangan Kau uji kami dalam keadaan iman kami tidak mampu meliput segala ujian yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami agar kami dapat menjadi anak kepada kebanggaan ibu dan ayah. Ya, operasi ni biasanya kita pernah buat berkali operasi, tapi tidak berbentuk beginilah. Tapi kita nampak sekarang ni semangat daripada belia-belia kita sendiri yang kita lihat tadi. Gabungan yang kita tengok daripada Perkit, daripada Perkida, daripada beberapa NGO yang lain, menampakkan bahawa ramai di kalangan kita memang tidak menggemari maksiat ini berlaku atau perkara yang menjolok mata atau perkelakuan tidak senonoh di halayak ramai ini berlaku. Maknanya kesedaran di kalangan remaja kita sendiri yang menuntut mereka nampak gaya bersemangat untuk tidak berlakunya perkara ini dalam masyarakat kita. Dan diharapkan semangat ini ataupun kefahaman begini dapat kita tanam kepada remaja-remaja kita yang lain, dan terutamanya kepada mereka yang mungkin sudah terlajak ataupun yang tidak ada pendidikan agama ataupun tidak ada pendirian ini, akhirnya mereka kembali ke pangkal jalan supaya menjadi remaja yang amat berguna dalam masyarakat kita. Antara kekalutan kerana keinginan tidak pernah kesampaian, ku kutip sisa-sisa dari segala keruntuhan, bangkit semula meneruskan baki perjalanan. Meskipun kekuatan memohon ketabahan, meredam gelombang hidup dan dugaan mencabar. Ku anggap kegagalan bukan suatu kekalahan, tapi suatu kejayaan yang masih tertunda. Insan memerlukanmu, oh Tuhan. Dirimbun keampunan, ku mencari keredaan, melerai segala kusur dan kecamu di jiwa, ku cari kejernihan di segenap sedar, ku sedang diperhatikanmu, oh Tuhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Imam puasa jahit, puasa PJ, relawan amal pergi dan tidak, dan tuan-tuan dan perempuan, anak-anak
yang kita sia-siakan. Jadi kita sudah sampai ke ujung. Saya dah dengar motivasi yang disampaikan oleh Ustaz Asrizi tadi. Kalau tidak ada yang merasa insaf lagi, saya duduk di belakang tadi pun dah tidak boleh tahan. Kita rasa satu yang perlu kita buat perubahan. Jadi kita berharap daripada motivasi yang disampaikan tadi memberikan insafan. Apa yang tuan-tuan anak-anak sekalian lakukan? Kalau saya melihat di sini yang di bawah seksyen 29 sanggup marah, sanggup berhalwat di hotel, apa pun maknanya. Wala taqrabu zina, kita tak boleh menghampiri zina. Jadi tuan-tuan dah sampai ke peringkat itu. Apa yang sudah disebutkan tadi, tuan bayangkan kalau ibu bapa tahu keadaan ini, tuan. Bayangkan. Jadi ingatlah, insaflah supaya perkara ini tidak lagi berlaku selepas ini. Nak kahwin, datang jumpa saya, jangan kita uruskan perkahwinan. Jangan sampai peringkat kamu berzina. Ingat, insaf perkara itu. Begitu juga yang terlibat dengan dadah dan sebagainya. Satu benda bukan hanya setakat hari malam ini untuk terlibat dengan dadah, tetapi akan berterusan hingga akhir hayat. Jadi ingat, ada yang saya tahu daripada pusat pengajian tinggi, saya juga bersaraf di UKM dulu. Jadi cuba insaf kita, baik juga yang berada di pusat-pusat pengajian di sekolah, di peringkat kolej dan sebagainya, kita diberi peluang oleh ibu bapa, dilaporkan keuangan yang banyak oleh ibu bapa, oleh pihak kerajaan dan sebagainya, tiba-tiba pilihan ini yang dibuat. Jadi ini kena ingat, perlu kita insaf. Hari ini tidak akan berlaku lagi perkara-perkara yang sudah berlaku pada malam ini. Kita sambut tahun baru. Kita nak baru saja kita sambut juga tahun baru hijrah. Kita nak berhijrah, nak berpindah daripada yang buruk kepada yang baik. Jadi kena ingat, bukan senang petugas-petugas, sukarelawan berjaga. Orang lain boleh tidur enak, tapi tuan-tuan merasa malam ini terseksa, tapi sebenarnya lebih seksa lagi di akhirat nanti kalau perkara ini tidak ditegur, tidak diberi peringatan pada sekarang. Jadi ingat, jangan sekali-kali lagi melakukan perkara-perkara. Jangan ingat, kita mungkin semalam kita tangkap atau pagi tadi kita tangkap, lepas ini kita tak nampak lagi. Petugas-petugas kita tak nampak lagi. Malaikat ada di kiri kanan untuk menulis catatan, dan Allah melihat, Allah sentiasa bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan ingat Allah tak tahu. Sekarang Allah melihat wajah-wajah kita. Sama ada kita telah insaf atau tidak. Jadi kena ingat semua perkara itu supaya ini tidak berlaku lagi. Kita sebenarnya ingat, sekali lagi saya ulang, kita buat program ini kerana kita sayang, dan ramai lagi yang masih melakukan. Terima kasih kepada Ustaz Asrizi dan juga sukarelawan daripada Perged, sukarelawan Pergeda, sukarelawan daripada unit amal yang terus bersama-sama dengan kita. Begitu juga penguasa-penguasa daripada JAIS, daripada PKJ, yang daripada AADK, semuanya tujuannya, niatnya baik untuk membantu kita semua. Jadi itulah harapan, insaflah terus, jangan, dan astagfirullah banyak-banyak, bertambahlah banyak-banyak supaya kita kembali pada jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu kita tangguh majelis kita ini, dan ingat masih ada peluang atau ruang untuk kita meneruskan hidup mengikut landasan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tangguh dengan pasukan para surah Al-As, Tuhan Allah
وحدك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل له فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا وقنا وارفعنا يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا من حاجة من ذلك ولا إلا هدينا ولا حاجة من هوى الدنيا والآخرة ولا من الصلاة إلا قضيتها يسرت يا الله يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وفيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Alhamdulillah, pagi ini hampir jam 8 pagi 1 hari bulan Januari 2010, kita baru saja selesai menjalankan suatu operasi cegah mungkar sempena malam tahun baru yang dinamakan Ops Hijrah 2010, yang mana dimulai pada semalam 31 hari bulan Disember 2009, bermula pukul 10 malam. Kita mengadakan majlis pelancaran dan perasmian yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Dr. Cik Rosli Cik Mat selaku Ahli Parlimen Hulu Langat, dihadiri oleh pemimpin-pemimpin di peringkat daerah serta ketua-ketua penguatkuasa jabatan-jabatan yang hadir, di mana kali ini pihak Perkit telah menyertai suatu gabungan operasi Ops Hijrah 2010 kali ini dengan bergabung 9 agensi atau pejabatan dan NGO. Di antara badan-badan yang bergabung di dalam operasi kali ini ialah Ahli Parlimen, Sekretariat Parlimen Hulu Langat, pejabat daerah Hulu Langat, begitu juga dengan JAIS, Polis Diraja Malaysia, MPKJ, Majlis Perbandaran Kajang, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Perkit, Unit Amal dan Pekedah Wilayah Persekutuan, yang mana pada malam tadi hampir 300 orang petugas-petugas sukarelawan dan pegawai penguatkuasa telah menggerakkan operasi di persekitaran daripada Dusun Tua, kawasan Sungai Congkak, Sungai Gabai, Sungai Tekala, sehinggalah kawasan peranginan dam Empangan di Semenyih, sehinggalah kepada kawasan Bangi di Tasik Cempaka dan kawasan persekitaran Bandar Kajang serta Venice Hill dan Bandar Mahkota Ceras, di mana pada malam tadi kita baru saja selesai melepaskan seramai 70 remaja yang telah kita pihak penguatkuasa tahan malam tadi kerana telah melakukan kesalahan, di mana peserta tangkapan lelaki seramai 38 orang, yang mana 6 daripadanya minum arak, kesalahan minum arak, khalwat kerana ditangkap di hotel seramai 21 orang, juga berkelakuan tidak senonoh dan kurang sopan di kelayak ramai 9 orang, positif dadah
positif dadah 2 orang seramai 38 orang. Manakala tangkapan bagi kes perempuan pula sebanyak 32 orang. Minum arak 2 orang. Khalwat ataupun ditangkap di hotel ikut Seksyen 29 20 orang, dan berkelakuan tidak senonoh di tempat awang seramai 10 orang, yang mana jumlahnya 32 orang. Di mana operasi OP Hijrah kali ini telah berjaya memberikan bimbingan, tangkapan, bimbingan dan kaunseling kepada remaja dan pemuda-pemudi lelaki dan perempuan seramai 70 orang ya. Dan apa yang membanggakan kita ialah gabungan kali ini benar-benar mantap, di mana pimpinan Yang Berhormat Ahli Parlimen Dr. Cherosri Richard Ahmad terus memberi komitmen daripada mulai operasi dilancarkan semalam sehinggalah ke memberi amanat akhir pada lepas subuh dan bersembahyang subuh pagi ini bersama-sama dengan para petugas dan mereka yang ditahan untuk diberi kaunseling ya. Dan operasi kali ini juga telah berjaya memberikan suatu bimbingan kepada petugas-petugas, khususnya pegawai masjid di sekitar daerah Hulu Langat ini, bagaimana cara untuk melakukan tugasan dakwah dan tangkapan kepada kes-kes khalwat yang berlaku di sekitaran karya mereka ya. Dan dengan gabungan yang mantap di antara jabatan-jabatan agensi kerajaan dan NGO ini akan menjadi suatu platform untuk program-program yang lebih hebat dan lebih mantap lagi untuk siri-siri yang akan datang. Terima kasih. والليل دجى من وفرته الله 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 الله. 'Allah